Berkenaan Selangor sendiri, dari pendapat saya sebagai seorang mahasiswa dan belia, ada beberapa perkara yang saya ingin sampaikan ataupun mungkin pada pendapat saya komen lah. Pertama sekali, dalam bajet negeri Selangor sendiri, saya nampak berlakunya kekurangan dari segi penguraian untuk menambah baikkan belia dan juga mahasiswa, di mana di sini sedangkan dalam isu tersebut tidak difokuskan, pusat latihan untuk belia juga tidak ditambah baik, malah dijual dan atas alasan untuk in-spend, bahawa atas alasan kedua-dua buah institusi ini akan bercanggah. Tapi saya rasa itu bukanlah satu isu, walhal semakin banyak pusat latihan untuk belia, sepatutnya ia lebih baik untuk kesinambungan keupayaan orang belia. Perkara kedua yang saya fikirkan penting dan juga perlu diambil berat oleh Kerajaan Selangor ataupun perlu diselamatkan untuk orang belia adalah Yayasan Selangor, kerana penjualan dua asrama Yayasan Selangor telah menyebabkan beberapa ramai orang miskin Melayu terutamanya dari segi belia yang tidak dapat tempat tinggal, dan ini sangat penting jika mereka sudahlah tidak berkemampuan, kemudiannya tidak diberikan tempat tinggal, yang sepatutnya Yayasan Selangor pada masa sama memberikan juga pertolongan pendidikan ke manakah orang ini patut pergi. Perkara ketiga, sebagai seorang mahasiswa, bagi isu mahasiswa adalah saya agak muskil apabila sebagai sebuah kerajaan di bawah naungan Parti Pakatan Rakyat, mereka mengatakan bahawa AUPU itu tidak patut dilakukan atau dilaksanakan. Tetapi walhal di UNISAL sendiri, kita boleh lihat beberapa pelajar atas alasan politik telah digantung dan dibuang. Ini juga termasuk pada isu-isu persyarat akademik yang dikatakan tidak sehaluan politik dengan pihak pentadbiran kerajaan negeri Selangor, dan akhirnya mereka juga dibuang. Ini menunjukkan sifat bias dan double standard mereka ke atas institusi akademik, dan ke manakah dan sepatutkah mereka buat begini. Jika kita ingat, sesebuah institusi akademik perlulah neutral dan juga tidak patut dihukumkan kerana mereka ini berhaluan. Mungkin atas sebab pelajar ini ingin kritikal atau memberikan pendapat, tidak bermakna ia akan mengganggu pelajaran. Tapi yang pasti, pelajar-pelajar ini tidak boleh membawa anasir politik. Saya juga difahamkan bahawa di UNISAL, pelajar-pelajar yang dikatakan menyokong Kerajaan Barisan Nasional atau Parti Barisan Nasional tidak diberikan perhatian, malah tidak dibenarkan untuk duduk di dalam asrama UNISAL. Selain daripada itu, saya lihat dari segi isu belia juga, ketandusan Majlis Belia, Perundingan Belia Negeri Selangor, kerana saya lihat kebanyakan di antara rakan saya di mana persatuan-persatuan belia yang tidak di bawah naungan Majlis Belia Negeri Selangor sendiri banyak yang muncul, tetapi seolah-olah Majlis Belia, Perundingan Belia mahu mengekang dan seolah-olah membuatkan persatuan-persatuan belia yang kecil ini di bawah satu badan yang besar. Mereka kena faham, keadaan belia sekarang bukanlah seperti dulu di mana mereka semuanya boleh berada di bawah satu payung. Walaupun di bawah satu payung, mereka perlu diberikan kebebasan kerana corak belia sekarang dia lebih energetik, inovatif serta mendapat maklumat daripada pelbagai unsur dan bukan daripada satu arah sahaja. Audit pada laporan Ketua Audit Negara untuk tahun 2010 menunjukkan juga bahawa terdapat berlakunya penyelewengan apabila kerajaan menggunakan billboard yang sepatutnya digunakan untuk publicity pelancongan negeri dilakukan sebaliknya untuk mempromosikan agenda-agenda parti politik di KL, Pakatan Rakyat dan parti-parti bersama mereka. Ini menunjukkan bahawa dana rakyat, cukai yang dibayar oleh rakyat sendiri diguna dan diseleweng. Dan ini adalah seperti apa yang mereka konon mengatakan kepada kerajaan ketika Selangor di bawah Barisan Nasional, dan sekarang ini mereka juga melakukan benda yang sama. Kedua,
mengenai belanjawan dan juga berkait juga dengan laporan Ketua Audit Negara adalah walaupun dikatakan Selangor mempunyai 1,200 juta simpanan bagi simpanan negeri Selangor, walaupun ini menunjukkan bahawa ada bajet surplus, tetapi jika kita selidik di sebaliknya bahawa kebanyakan aset negeri telah dijual dan untuk memperoleh bajet surplus ini sebenarnya menunjukkan bukan keupayaan negeri Selangor untuk menambahkan bajet, tetapi ketidakbolehan mereka untuk mendapatkan bajet surplus, tapi sebaliknya terpaksa melakukan penjualan aset, dan ini sebenarnya bukan satu yang sihat.